Baiklah, salam hormat semua. Sekali lagi kita bertemu dalam program khas Zoom In PRU 14. Anda kini bersama dengan saya, Sabri bin Abdul Malik, hos anda pada hari ini. Edisi khas bersama PRU 14 ini akan membincangkan mengenai isu-isu yang sering berlegar dalam kalangan pengundi, tidak lain dan tidak bukan iaitu isu calon muda. Politik dan calon muda adalah dua perkara yang tidak boleh dipisahkan khususnya menjelang pilihan raya. Sebagaimana pada sesi penamaan calon 28 April lepas, setiap parti tidak kiralah kerajaan maupun pakatan pembangkang masing-masing memperkenalkan muka baru dan di antaranya ialah calon muda yang bertanding di kerusi DUN maupun di Parlimen. Namun persoalannya, adakah calon muda ini layak diangkat sebagai wakil rakyat? Dengan kurang pengalaman dalam dunia politik, adakah mereka mampu untuk memikul tanggungjawab memimpin negara? Tapi harus diingat, perubahan demografik pengundi pada PRU ke-14 ini bakal menyaksikan pengundi muda berusia 21 hingga 39 tahun menjadi kumpulan majoriti iaitu seramai 7.09 juta daripada keseluruhan pengundi berdaftar iaitu sebanyak kira-kira 14.8 juta pengundi. Baiklah, bagi membincangkan mengenai topik calon muda PRU 14 bersama saya di studio pada hari ini itu dua orang tetamu yang istimewa, tidak lain dan tidak bukan iaitu di sebelah kanan saya Profesor Madya Muhammad Izani Muhammad Zain, iaitu seorang penganalisis politik. Apa khabar, Doktor? Terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih. Dan juga di sebelah Doktor iaitu Puan Salwa Yunus, iaitu calon Barisan Nasional DUN N019 Bukit Antarabangsa. Lokasi yang glamour sekarang ni. Betul tu? Betul. Hot seat. Hot seat. Jadi terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam program Zoom In. Jadi kita terus pada perbincangan ya, Doktor. Soalan pertama saya kepada Doktor. Okey, bagi Doktor, apakah pendefinisian sebenarnya calon muda yang akan bertanding dalam pilihan raya, dan ada yang mengatakan bahawa meletakkan calon muda di satu tempat adalah untuk memancing pengundi muda. Apakah strategi itu berkesan? Okey, sebenarnya definisi calon muda ini sangat luas. Kita boleh lihat dari faktor usia dan juga pengalaman. Kalau saya mengkaji usia, kalau faktor usia itu biasanya kita kaitkan dengan usia 35 tahun dan ke bawah. 35 tahun dan ke bawah ya. Dan ini sebenarnya tak ramai kalau kita tengok, tak begitu ramai yang diangkat Dan calon paling muda adalah seorang mahasiswa 22 tahun, calon bebas di Parlimen Batu. Sememangnya saya tidak nafikan bahawa calon muda ini memang menjadi sandaran kepada parti politik. Kalau kita lihat 40% daripada jumlah pengundi, mereka yang berusia 39 tahun dan ke bawah. Jadi ini satu pendekatan ataupun strategi yang terbaik yang dibuat oleh parti, kerana calon muda ini, calon baru ini dia lebih dekat dengan isu-isu golongan muda dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kita harus ingat bahawa calon muda ini sebenarnya mereka bukanlah langsung tidak ada pengalaman. Mungkin pengalaman dalam dunia politik sebenar itu mungkin kurang ataupun tidak banyak. Tetapi apabila saya menganalisis calon-calon muda, calon-calon baru ini, sebenarnya mereka adalah pemimpin. Saya lihat ada profil di kalangan calon muda ini, mereka adalah pemimpin masyarakat dan juga profesional. Jadi mereka sebenarnya sudah ada pengalaman ataupun sosialisasi politik itu sudah ada dalam masyarakat. Jadi saya fikir soal muda dan tidak muda itu sebenarnya bukanlah satu isu. Calon muda juga ada pengalaman yang tersendiri. Kalau tidak, mereka tidak diangkat sebagai calon. Okey, Puan Salwa. Sebelum kita nak bertanya soalan, tahniah ya kerana dicalonkan akan bertanding di DUN Bukit Antarabangsa. 5 penjuru. Ya, betul. Yang popular sekarang ni ada Datuk Seri Azmin, Azwan dan lagi 2 orang kan? Okey, bagaimana sejauh manakah calon muda ni mampu bersaing dengan calon-calon yang mungkin berpengalaman, yang mungkin dah 2-3 penggal berada di kawasan tu? So bagi pendapat Puan Salwa macam mana? Pada pendapat saya, kalau kita nak tengok, kalau nak banding dari segi pengalaman, kalau saya sebagai calon baru, pertama kali menjadi calon, kita nampak, kalau kita tengok daripada konsep itu saja, dia nampak orang akan menilai dari segi pengalaman itu. Saya setuju dengan Dr. Izani cakap tadi. Macam saya lah, saya cerita pasal saya kan. Memang pertama kali menjadi calon,
Jadi mungkin dalam politik itu kurang, tapi kami ada pengalaman-pengalaman lain di bahagian lain. Macam contoh saya sebagai accountant. Jadi saya ada firma sendiri. Jadi pengalaman mengurus takbir tu ada. Sebab kalau kita cakap pasal untuk menjadi wakil rakyat ni adalah wakil rakyat, mewakili rakyat untuk komunikasi dan urus takbir. Jadi yang penting cara urus takbir dan berkomunikasi dengan rakyat tu penting. Bukan saja setakat popular. Kan? Maksudnya kalau waktu berkempen, walaupun sekarang ni dunia digital apa semua, tapi face to face masih perlu ada, betul tak? Ya, betul. Jadi walaupun mereka ni berpengalaman dalam masyarakat sebelum ni, tapi di peringkat yang lebih tinggi, itu pengalaman yang kita maksudkan. Itu bertemu dengan lebih ramai kumpulan dalam satu kawasan tu. Jadi wujud satu kesangsian dalam mungkin pengundi yang belum mengenali siapakah calon itu. Jadi bagaimana komen Dr. Izzani berkaitan dengan kesangsian terhadap pengalaman yang sebegitu? Saya berpandangan bahawa calon muda ini harus diberikan peluang. Kalau tidak, mereka tidak akan ada pengalaman. Kerana kalau kita lihat pemimpin-pemimpin utama kerajaan, sama ada di peringkat persekutuan, di peringkat negeri, mereka bermula di peringkat awal. Mereka seawal umur 30 tahun dicalonkan sebagai ahli parlimen dan bertanding menang dan menjawat dalam kerajaan, jawatan dalam kabinet dan sebagainya. Jadi peluang itu sebenarnya sangat penting diberikan. Kalau tidak, sampai bila mereka tidak dapat berpeluang, saya bagi satu contohlah di universiti, dilema graduan kita bila keluar, syarikat kata mesti 10 tahun pengalaman bekerja. Sedangkan graduan kita baru keluar. Jadi kalau isu pengalaman itu dijadikan faktor penentu, maka itu satu tidak adil lah kepada calon, kerana calon-calon muda yang baru diperkenalkan ini, baru pertama kali dipertandingkan, mesti diberikan peluang. Dan saya percaya setiap parti yang meletakkan calon-calon muka baru ini sudah percaya akan kemampuan, kewibawaan mereka. Dan saya fikir sekarang ini masyarakat kita sudah terbuka. Mereka tidak lagi bercakap soal umur, soal usia, tetapi mereka bercakap soal performance, quality, delivery dan sebagainya. Jadi saya nampak sama ada calon muda ataupun calon matang, calon yang lebih berusia sebenarnya mempunyai peluang yang sama rata. Dan tadi Puan Salwa mengatakan, Puan Salwa background as a accountant. Jadi kita waktu penamaan calon 28 hari bulan baru ni, kita dapat lihat ramai calon-calon muda yang mempunyai background profesional. Bagaimana kesesuaian itu untuk dibawa ke bidang politik pula pada pandangan Puan Salwa? Pertama sekali saya nak cakap satu lagi, terima kasih sekali lagi. Sebab ini melambangkan Barisan Nasional mengiktiraf golongan profesional. Sebab apabila kita mempunyai dasar, macam contoh manifesto yang ada, dia perlukan seseorang, calon-calon wakil rakyat ini yang melaksanakannya. Jadi kita perlukan yang profesional untuk melaksanakan dasar-dasar itu. Jadi sebab itu saya nampak perlunya ada, bukan semualah. Maksudnya sebahagian profesional ni berada di dalam kumpulan itu. Jadi dengan adanya mereka dalam sesuatu parti itu dapat memperkuatkan. Ya, betul. Kawasan tu. Maksudnya keseimbangan tu penting. Keseimbangan tu penting. Sebab bukan 100% bidang profesional kan. Jadi maksudnya keseimbangan yang lama pun perlu ada. Sebab berbanding kadang-kadang yang terutama kita fahamlah orang muda kan, darah muda nak buat ni nak buat tu kan, tiba-tiba terlalu di sini. Jadi dia kena seimbang. Yang berpengalaman pun perlu ada supaya dia ada balance kat situ. Yang itu menarik. Yang eager ataupun orang muda ni mempunyai banyak idea untuk dikeluarkan, tapi yang itu kita akan berikan soalan itu sebentar sahaja lagi. Tapi apa kata kalau kita berehat seketika dan tunggu selepas ini. Umar. Sistem pendidikan tinggi kini berada di posisi 25 terbaik dunia. Memecah tembok menjadi kalangan 100 universiti terbaik dunia. Di ASEAN, kita hampir sapu habis semua kedudukan. Dan Malaysia juga kini dalam kelompok 1% universiti pendidikan terbaik dunia. Jadi, mengapa perlu keluar negara sedangkan Malaysia mempunyai kelas, gah dan aura yang tersendiri di pentas antarabangsa? Umar,
ke arah sistem pendidikan bertaraf dan berkelas dunia. GPA atau Pentaksiran Purata Nilai Grad Kumulatif Bersepadu merupakan sistem penggradan bersepadu dalam membuat penilaian prestasi akademik serta kemahiran profesional pelajar IPT melalui pendekatan holistik berpandukan pengetahuan, kemahiran praktikal, tanggungjawab dan kemahiran sosial, etika dan nilai, komunikasi, penyelesaian masalah, pengurusan maklumat dan keusahawanan. ICGPA akan memberi manfaat kepada institusi pendidikan, pengurusan program, pensyarah dan pelajar. Untuk maklumat lanjut, layari mohe.gov.my. Redakan debaran PRU 14 bersama-sama kami di NX Digital. Laporan pantas dan sahih sepanjang hari penamaan calon 28 April 2018. Program wal bicara hangat sepanjang tempoh berkempen. Serta laporan kemuncak hari pengundian dan pengumuman keputusan dengan paparan augmented reality pada 9 Mei 2018. Saksikan liputan terkini dibawakan langsung dari seluruh negara hanya di hujung jari anda. NX Digital, merentas perspektif. Yang calon muda kan, dia mungkin first time tapi dia mungkin ada idea yang baru lah, boleh think out of the box. Ya, mungkin ya macam bertanding berapa kali, berapa tahun punya calon tu, mungkin mindset dia dalam box itulah. So yang muda tu mungkin jump out of the box. So ada idea baru, mungkin boleh memajukan negara lah. Kita sokong calon muda. Sebab mungkin calon muda tu boleh beri pandangan dan idea yang bernas untuk masa akan datang. Okey, pada pendapat saya lah kan, bila orang muda ni mudah untuk kita masuk dan bagi pendapat kita sendiri kat dia orang. Itu tadi sedikit pendapat daripada orang ramai berkaitan dengan calon muda. Okey, Puan Salwa, saya tertarik dengan kenyataan Puan Salwa berkaitan dengan keseimbangan dalam parti. Maksudnya perlu ada calon muda, perlu ada calon yang veteran yang lebih berpengalaman. Dan Puan Salwa juga mengatakan bahawa calon muda ni mempunyai satu fresh idea. Dia nak buat itu, nak buat ini, banyak perkara yang dia nak buat lah. Tapi pada masa sama mereka berada dalam kepompong parti itu sendiri. Maksud dia berada dalam dasar ataupun polisi dalam satu parti itu. Jadi bagaimana aspirasi mereka yang fresh idea ni mampu dilaksanakan? Pada pendapat saya, dasar ni kat mana kita nak capai sesuatu, ada tuju. Think out of the box ni, macam mana cara kita nak sampai situ. Maksudnya dasar dia sama. Orang lama ke apa, dia sama. Manifesto apa yang kita nak janji semua sama. Tapi cara nak sampai tu dia bergirang robak dulu, dia sampai juga. Maksudnya kalau orang muda ni dia banyak dia punya idea. Dia tak pakai benda yang sama, straight. Tradisi macam ni. Oh, dulu macam ni. Oh, biasa macam ni. Tak, kalau orang muda, sebab biasa macam tu lah kita kena buat. Sedikit perubahan. Maksudnya pelaksanaan tu. Saya nampak kat situ yang kita boleh banyak bantu. Maksud dia pelaksanaan bagi maksudnya veteran membantu yang muda ni untuk melaksanakan idea mereka. Kedua-duanya sekali. Mungkin saya boleh tambah. Sebenarnya saya bersetuju dengan pandangan Puan Salwa tadi. Matlamatnya satu, tetapi orang muda ni sebenarnya dia lebih suka kalau suara mereka didengari. Kalau dulu mungkin top down. Dasar dibuat, diperkenalkan, terus dilaksanakan. Tetapi orang muda dia inginkan penglibatan mereka, idea mereka didengar, dikongsikan. Sebab itu apabila kerajaan memperkenalkan TN50, apabila kerajaan membuka ruang dialog dan sebagainya untuk orang muda menyampaikan aspirasi mereka, mereka gembira kerana suara mereka didengari. Itu juga satu percambahan idea yang baiklah kan. Itu saya nak menambah Puan Salwa tadi lah. Sama juga untuk dari segi komunikasi lah, macam keramai cakap kan, senang nak approach. Approachable berbanding kepada orang lama tu kita ada gap sikit kan. Macam hormat, tanda hormat tu masih ada. Jadi nak bercakap tu segan sidu tu ada. Orang Melayu kita macam tu kan. Jadi bila muda ni senanglah sikit nak berkongsi. Okey, berkaitan dengan senang nak approach, senang nak masuk seperti mana yang dikatakan oleh orang ramai tadi. Jadi ada juga yang berpendapat bahawa calon muda ni masih lagi awkward, masih lagi kekok untuk
berkempen secara face to face dengan, kalau mungkin dengan orang muda mungkin senanglah, tapi dengan orang pengundi yang lebih berusia, mereka mungkin agak lebih kekok. Jadi bagaimana doktor melihat kepada cabaran ini kepada calon muda? Calon muda ni kebanyakan mereka menggunakan social media untuk kempen, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tetapi kita tak nafikan bahawa cara kempen secara tradisional ni sangat penting, bersemuka, face to face, turun dan sebagainya. Jadi inilah sebenarnya cabaran bagi calon-calon muda ini. Saya melihat calon muda ni kebanyakan mereka berpendidikan tinggi, ijazah, sarjana dan sebagainya. Tetapi bagi pandangan saya lah, calon-calon muda ni perlu ada skill komunikasi, berinteraksi dan sebagainya. Janganlah orang kata bila nak berkempen tu dilihat sebagai macam ada sedikit sombong, perlu merendah diri, humble dan sebagainya. Jadi saya meneliti calon-calon yang muda ni dari segi faktor usia lah, mereka ni terlalu berkobar-kobar, bersemangat. Kadang-kadang adakah itu perkara yang baik ataupun ya sangat itu baik, tetapi kadang-kadang caranya itu perlu lebih humble lah untuk menyampaikan, kerana calon ni mereka hendak memikat jiwa dan menawan jiwa winning heart and mind pengundi. Jadi mereka perlu pandai dan bijak. Kadang-kadang calon ni dia terlalu berseronok nak bercakap. Kadang-kadang dia tidak melihat batas-batas itu. Itu juga sangat penting. Okey, bagi Puan Salwa sendiri yang baru first time sebagai calon baru, bagaimana pendekatan Puan Salwa? Sebab kita tengok waktu berkempen, tempoh berkempen hanya 11 hari, satu masa yang singkat. Betul. Jadi bagaimana mungkin pendekatan Puan Salwa bagi pengundi mengenali Puan Salwa dalam masa yang singkat tu? Pendekatan saya gunakan semua pendekatan. Semua pendekatan? Maksudnya tradisi tetap saya laksanakan, one face to face. Media sosial pun penting. Salah satunya pun di kaca TV semualah. Maksudnya memang saya gunakan pendekatan semua. Saya pun dah mula walkabout, pergi pasar malam, pergi masjid, surau. Connection yang sedia ada. Maksudnya kawan-kawan, rakan-rakan, bukan saja daripada parti, kawan-kawan sekolah, kawan-kawan dalam persatuan, semualah. Jadi alhamdulillah setakat ni dah baru masuk hari ke-4 Jadi tak rasa sebenarnya, sekejap je. Tapi orang kata 11 tu sekejap. Kan pada saya lama jugalah. Sebab baru 4 hari, dah lagi 8 hari kan. Tapi memang energetik lah. Kalau boleh macam bila dia kata rehat. Pada saya macam kenapa rehat, kita macam kena jumpa semua ni. Banyak kan. So banyak strategi. Tapi best kan beri kempen? Dengan tim yang ada seronok lah. Kalau kita seorang tak seronok, dia macam semangat tak ada. Okey, alright. Jadi, baiklah, kita nak bincangkan dengan lebih makro selepas ini. Jika calon muda terpilih, bagaimana situasinya? Tapi, kita berehat dulu seketika. Membuka peluang kepada rakyat Malaysia untuk melanjutkan pelajaran ke IPT dalam pelbagai peringkat pengajian berdasarkan pengalaman hidup individu. Untuk memohon, individu mesti berumur minimum 19 tahun untuk peringkat sijil, 20 tahun untuk diploma, 21 tahun untuk sarjana muda dan 30 tahun untuk sarjana. Berminat untuk memohon? Mudah sahaja. Isi borang secara online di laman web MQA. Jadi lebih bijak dengan Apple. U2I merupakan program di bawah Redesigning Higher Education yang membolehkan penuntut IPT menimba pengalaman di industri bagi mengukuhkan pemahaman teori dan konsep dengan mengaplikasikannya di alam pekerjaan. Program menimba pengalaman industri selama 1 tahun hingga 2 tahun yang memberi penekanan lebih kepada kemahiran dan pengalaman industri, memberi peluang kepada graduan untuk memperolehi pendapatan sambil belajar serta akan meningkatkan kebolehpasaran graduan. 7 universiti awam telah menawarkan U2I. Perkembangan terkini pilihan raya umum ke-14 secara digital. Liputan menyeluruh dan komprehensif dari serata negara. Pantas dan tepat. Terkini, lagi sahih. Segalanya tentang PRU 14 hanya di platform media sosial rangkaian TV Media Prima. Golongan pelapis ini perlu diberi pendedahan.
mereka bukan saja berada di peringkat pemudanya, puterinya, tetapi mereka juga mesti diberi pendedahan sehingga ke peringkat menjadi wakil rakyat, sama ada di Dewan Undangan Negeri ataupun di Parlimen. Trend sekarang, trend dunia sekarang ini. Kita lihat peluang telah diberi kepada orang-orang muda untuk menjadi pemimpin. Kita tengok saja macam Perdana Menteri Kanada, contohnya. Baru awal 40-an. Dan ramai lagi. Terdapat pemimpin-pemimpin daripada semua peringkat, cawangan, bahagian, yang merasakan UMNO itu seolah-olah hak mereka. Mereka takut untuk memberi peluang kepada orang-orang muda. Contoh katakan, you balik ke kampung, kita duduk sekampung, you balik, you seorang anak muda yang berpelajaran, ada kelayakan, ada kelulusan, dan you berminat dengan politik. Bila you submit borang untuk jadi ahli, saya melihat you ini menjadi ancaman kepada saya. Maka saya akan cuba stop you daripada menjadi ahli UMNO. Ini tradisi lama yang ada dalam UMNO. Ini menyebabkan anak muda ni yang ada potensi untuk jadi pemimpin di peringkat cawangan ini, dia merasa kecewa. Maka dia mencari parti lain yang sanggup menerima dia. Dalam masa kita menolak anak-anak muda yang ada potensi untuk memimpin, untuk jadi pemimpin, pembangkang pula menangguk di air keruh. Memang kita tak nafikan bahawa oleh kerana pengundi baru, kalau tak salah saya, 40% daripada jumlah pengundi PRU 14 ini terdiri daripada golongan pengundi Gen Y. Ya. Jadi mereka ini terdiri daripada golongan anak-anak muda yang exposure-nya lain daripada golongan orang-orang lama. Jadi memang kita tak boleh elak dah daripada kita memberi peluang kepada golongan muda ini untuk diberi tempat dalam parti dan juga dalam politik pemerintahan negara ini. Itu tadi pandangan daripada seorang veteran politik, Tuan Haji Mustafa. Jadi ada yang menarik yang dikatakan di situ tadi, bahawasanya ada golongan muda yang telah involve dalam satu parti tapi tak diberi peluang untuk menjadi calon bahagian dan mereka melompat ke parti yang lain. Jadi bagaimana pendapat doktor berkaitan dengan situasi itu? Bagi pandangan saya, parti-parti politik seharusnya mengambil peluang kepada orang-orang muda ini, kerana parti politik perlu melihat pada masa akan datang siapakah yang akan menyambung legasi kepimpinan dan sebagainya. Dan saya daripada universiti, Akta Universiti dan Kolej Universiti telah dipinda pada tahun 2012 membenarkan mahasiswa terlibat dalam politik kepartian di luar. Tetapi persoalannya sejauh manakah parti-parti politik mengambil manfaat terhadap golongan-golongan muda ini. Dan saya melihat peluang untuk orang muda ini terlibat dalam parti politik masih lagi terbatas. Sebab itu golongan-golongan muda ini dia boleh pergi ke platform-platform lain dan sebagainya, ataupun menyuarakan pandangan-pandangan, bantahan dan sebagainya, tidak mengikut saluran yang sebenar. Tetapi parti-parti politik perlu mengambil manfaat tidak semestinya menjadi calon tetapi menggunakan kepakaran, ilmu yang ada untuk manfaat parti. Apatah lagi sekarang parti politik bergerak bukan lagi cara dulu sekarang menggunakan teknologi, social media dan sebagainya. Sepatutnya parti politik mesti memanfaatkan ilmu dan kepakaran anak-anak muda ini. Tak semestinya menjadi calon tetapi menjadi penggerak, diberikan platform, diberikan ruang untuk menyumbang. Jadi ini akan menarik minat golongan muda untuk setia dalam parti dan menyumbang kepada parti dan masyarakat.
Jadi bagi pandangan Puan Salwa sendiri, kalau pembabit-pembabitan golongan muda yang mungkin bukan dalam sebagai calon dan sebagainya, yang terlibat dalam mungkin di belakang tabir, yang menjalankan social media apa semua tu. Jadi bagaimana dengan pandangan Puan Salwa sendiri? Okey, saya ambil peluang ni untuk cerita sikit pengalaman saya. Saya menjadi ahli UMNO bukan dari peringkat awal. Bukan umur 18 tahun terus masuk ahli UMNO. Saya menjadi ahli UMNO apabila masa-masa puteri ditubuhkan. Puteri UMNO ditubuhkan. Nampak tak kat situ? Maksudnya UMNO telah membuka ruang. Di dalam bawah UMNO kita ada sayap-sayap. Yang mula-mula kita tahu wanita, kemudian ada pemuda. Tahun 2002 baru tertubuhnya puteri. Masa tu baru saya jadi ahli. Masa tu saya bidang akaun lah, diploma akaun masa tu. Belum ada 2002, saya belum ada degree lagi. Saya menjadi ahli tahun 2002, itu pun selepas mula saya bekerja. Kemudian 5 tahun bekerja, saya buka firm sendiri. Tahun 2002. Jadi masa tu baru saya jadi ahli puteri. Bila dengar ada ahli puteri kan, dia nak masuk wanita ni macam berat sikit kan, sebab tengok makcik-makcik kan. Padahal mak saya ketua wanita UMNO Cawangan. Mak saya lah geng-geng mak kan. Jadi macam malah lah nak join kan. Tapi mak saya yang suruh saya jadi ahli. Jadi penerimaan tu ada. Macam betul cakap tadi, bukan terus pergi nombor 1. Dah ada platform dah. Okey. Muda duduk kat puteri. So you bergerak kat situ. So saya daripada ahli puteri, alhamdulillah sampai sinilah. Okay. Dr. Zani, kita nak melihat perbincangan ni kepada satu konteks yang lebih makro lah. Okey, kalau calon muda ni terpilih, kan, dah menang lah, kita katakan dah menang lah. So apakah kekuatan mereka di peringkat parlimen dan DUN? Adakah suara mereka didengar di parlimen dan bagaimana mereka nak menjalankan kerja di peringkat DUN? Sebenarnya kalau calon muda ini menang dalam pilihan raya, satu advantage kepada mereka kerana mereka bermula dari usia yang awal. Contohnya kalau calon muda itu umur 30 tahun ataupun 35 tahun, dia menang pilihan raya, dia ada banyak masa dalam kerajaan, dalam parlimen dan mungkin kalau mereka bernasib baik, mereka dilantik menjawat jawatan timbalan menteri dan menteri dan sebagainya. Pada usia muda kalau kita lihat saya membuat kajian pemimpin-pemimpin utama kerajaan ada yang umur 32 tahun sudah jadi ahli parlimen. Jadi sekarang sudah berusia 60 tahun. Jadi dalam tempoh 20 tahun tu dia boleh menimba pengalaman sebanyak mungkin, memperbaiki kelemahan-kelemahan dan akhirnya menjadi pemimpin yang baik. Walau bagaimanapun kalau tadi saya bertanyakan soal mereka yang menang, mereka yang apa jadi kalau mereka yang kalah? Mereka yang kalah ni kadang-kadang parti politik perlu melihat juga mereka. Tak bolehlah kalah tinggalkan terus. Sepatutnya parti-parti politik boleh memanfaatkan hikmat dan sumbangan mereka dalam banyak platform untuk kebaikan parti-parti politik. Mereka boleh terlibat dalam aktiviti untuk menambahkan sokongan dan sebagainya. Kerana pilihan raya kita ni 5 tahun sekali, bukannya orang kata setiap tahun kan. Jadi selepas pilihan raya ni parti-parti politik perlu memanfaatkan calon-calon ini. Kepada yang menang itu satu kelebihan lah. Dan saya yakin bahawa kalau calon-calon muda baru ini menang dalam pilihan raya, mungkin akan lebih meriah lagi lah sidang parlimen kita dengan isu-isu kan. Apatah lagi sekarang ini isu-isu negara masyarakat semakin kompleks isu ekonomi, isu masa depan, revolusi industri keempat, isu pekerjaan, pengangguran, itu semua berkaitan dengan orang-orang muda dan masa depan. Jadi saya jangkakan perdebatan parlimen nanti pasti lebih menarik lah. Orang kata perbahasan tu mungkin kita harapkan lebih berkualiti, tidak semestinya bersemangat sahaja, tetapi ada isinya, ada masa depannya, dan ini yang kita nantikanlah kepada calon baru, calon muda. Dan kita mendoakan Puan Salwa memberi saingan yang sengit dalam pilihan raya. Sebab saya tadi sempat borak, saya kata menang kalah tu perkara kedua. Yang paling penting pengalaman. Pengalaman menjadi calon, pengalaman berkempen, pengalaman berjumpa orang, itu pengalaman itu adalah guru kita dalam kehidupan, dan kita tak boleh beli. Ramai yang berebut nak jadi calon ni. Jadi bila kita jadi calon tu, itu sebenarnya satu anugerah dan satu kesempatan yang terbaik untuk kita
tunjukkan bahawa kita juga boleh menjadi pemimpin. Kalau tidak sekarang, mungkin pada masa akan datang. Sebab masih lagi muda. Masih muda, banyak peluang lagi, banyak masa lagi kan. Okey, Puan Salwa, kita nak tengok kalau macam dari segi contohnya di Kanada, kita ada Justin Trudeau, kita ada Perancis, kita ada Emmanuel Macron. Jadi mereka ni muka-muka yang boleh dikatakan muda dan ada penampilan yang tersendiri dan membawa gagasan mereka yang tersendiri. Dan di Malaysia ni, baru-baru ni kan kita tengok ada beberapa calon muda yang viral disebabkan oleh kecantikan, disebabkan oleh penampilan kan. Jadi bagaimanakah pandangan Puan Salwa berkaitan dengan calon muda yang dicalonkan di Malaysia? Yalah, selalu kita cakap X factor kan. Masing-masing ada X factornya. Pengundi-pengundi memang dia suka tengok pada tu. Kalau ada yang kelainan tu, yang dia berkenankan. So X factor tu penting, sama ada positif dan negatif je lah impaknya kepada seorang pemimpin. Kadang-kadang X factor ni kalau untuk artis dia sesuai lah. Tapi untuk pemimpin ni kadang X factor ada yang tak sesuai dengan pemimpin. Jadi pada saya memang masing-masing perlu ada X factor tu. Pada saya sendiri macam saya tertarik dengan Dr. Izzah ni cakap sifat hamba, sebab sifat hamba ni kita nak berkhidmat untuk masyarakat. Bukan, saya macam kurang setuju bila cakap pemimpin tawakal rakyat. Memanglah kita bukan memimpin. Kita wakil rakyat. Maksudnya sebagai penghubung antara rakyat dengan kerajaan. Kalau pemimpin tu ketua bahagian, itu pemimpin. Ini pandangan saya sendirilah, personal. Jadi saya pun menerima, orang nak kata amanah ni sebagai cara macam cakap tadi kan, ini satu anugerah. Betul. Bukan orang kata, sebab ada yang bertanya saya, ini tempat nombor 1. Pada saya, ni saya bukan nombor 1 dalam kalangan kami. Kita ni penghubung. Saya ni orang tengah je sebenarnya. Jadi, kalau menanglah. Jadi macam mana personaliti Puan Salwa sendiri sebenarnya? Mungkin ramai yang tak kenal lagi, kita nak tahu macam mana personaliti Puan Salwa. Saya sebenarnya pemalu. Pemalu? Salwa Haji Nur Syai. Tapi bila yang tolak saya ni orang belakang. Mereka yang menolak saya ke depan. Bukan saya pergi depan seorang-seorang. Orang belakang yang kata, banyak yang macam-macam bisik Salwa, kalau dapat jangan tolak. Maksudnya kan, sokongan saya sebenarnya daripada orang ramai. Bukan saya sendiri yang nak. Maksudnya lah. Jadi, satu lagi tanggungjawab lah. Tadi cakap kalau menang kan. Yang saya fikir semasa mula-mula dapat tahu yang saya calon, saya fikir yang 5 tahun tu. 11 hari ni sekejap je. Kan, yang 5 tahun tu, tanggungjawab 5 tahun tu yang sangat besar. Yang itu yang saya fikir sekejap. Tapi perlu ada pasukan lah, perlu ada tim. Salah seorangnya saya memang akan ambil kontak Dr. Izzani untuk mendapat khidmat nasihat. Konsultan. Sebab mula-mula pun saya dapat tahu saya pergi jumpa dulu Persatuan Veteran UMNO. Saya pergi jumpa dulu yang saya kenal-kenal lah kan. Di Persatuan Sukarelawan. Saya pergi jumpa top-top yang, sebab ni semua orang-orang lama. Masih banyak yang perlu dipelajari. Banyak. Jadi keep growing. Saya punya pendirian kita kena sentiasa keep growing lah. Maksudnya ilmu tu sentiasa. Memang tak ada kita cakap, saya dah pandai dah. Tak boleh. Kita perlu sentiasa sampai bila kita berhenti belajar, apabila kita meninggal dunia lah. Selagi hidup, selagi itu kita belajar. Dan itu yang kelebihan yang ada pada calon muda ni, masa yang panjang untuk belajar dan menjadi yang lebih baik pada masa yang akan datang. Okey, bercerita pasal lebih baik, aspirasi TN50 antara yang dijalankan bagi mewariskan kepimpinan negara. Dan adakah pada pandangan doktor ia menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses pengundian atau sebagai calon? Sebenarnya TN50 adalah agenda masa depan negara lah, dan saya selalu sebut bahawa pilihan raya kali ini bukanlah kita bercakap soal sekarang, kita bercakap soal masa depan kan. Dan sebab itu bila ada calon muda, calon baru yang diketengahkan, saya sangat gembira kerana mereka adalah peneraju kepada masa depan wawasan negara. Dan
kita berharapkanlah kepada calon-calon yang bertanding ini, calon-calon muda, calon-calon baru ini, kalau mereka menang, kalah pun mereka akan terus meneruskan wacana ataupun diskurs tentang TN50 ini kerana ia sangat penting kerana ia adalah hala tuju bagi negara kita untuk menjadi sebuah negara maju dan yang paling penting ialah bukan sekadar negara maju, ekonomi saja maju tetapi masyarakat yang sejahtera. Maksudnya negara kita maju tetapi pada masa yang sama rakyat kita hidup sejahtera. Betul. Kan kadar hayat, jangka hayat rakyat kita tinggi kan, tak ada penyakit kan. Sekarang kita tengok masyarakat kita stres kan. Umur muda lagi ada penyakit dan sebagainya. Jadi itu bermaksud mungkin aspek kesejahteraan itu perlu dilihat jadi bukan sekadar negara maju tetapi masyarakat yang sejahtera kan. Rakyat yang sejahtera, yang happy, yang seronok bekerja dan dia bukan sekadar bekerja untuk diri dia tapi dia nak menyumbang pada negara, pada masyarakat. Jadi itu yang kita nakkanlah dalam untuk negara kita, politik kita pada masa akan datang. Dan saya berharap dalam masa kita nak jadi negara maju, politik kita pun kenalah transform. Politik baru yang lebih matang kan. Kalau kita berbeza parti pun tak apalah tetapi janganlah sampai kita bermusuhan kan, sampai kita tak bertegur siapa. Jadi macam Puan Salwa kata tadi, ialah yang penting 5 tahun tu, the next 5 tahun tu apa yang akan berlaku selepas PRU kan. Jadi itu yang penting. Jadi kita usaha macam saya di universiti dan saya juga fellow di Majlis Profesor Negara, kita sangat menekankan soal literasi politik dan demokrasi. Macam mana kita nak bagi kefahaman dan pengetahuan politik kepada masyarakat kita supaya lebih empati kan, lebih matang kan dan lebih terbuka, berjiwa besar. Itu penting. Itu yang sangat penting. 5 tahun akan datang. 5 tahun akan datang. Dan soalan terakhir untuk Puan Salwa, sebagai seorang daripada calon yang akan bertanding dalam pilihan raya umum ke-14 ini, apakah mungkin harapan kepada pengundi supaya memangkas secara rasional bukannya secara emosi? Yang pertama sekali, jangan suka layan sangat yang viral-viral ni. Jangan layan sangat itu bahaya tu. Tolonglah. Kan, sebab kadang-kadang yang tak betul banyak kasi yang saya nampak tak betul. Maksudnya, bukan boleh baca. Boleh baca, boleh tengok. Tapi fikir secara rasional. Jangan jadikan itu satu satu fokus untuk menilai seseorang. Macam saya contoh, saya tak popular. Memang nak cari-cari tak jumpa lah kot. Kan? Sebab belum popular lagi. Kan? Tapi cuba tengok dari segi secara menyeluruh lah. Satu viral tu kurangkan dah. Nanti stres. Telefon tu cuba jarak-jarakkan. Kan? Kita WhatsApp group. WhatsApp group pun boleh. Tapi cuba hadkan. Cuba minimalkan kepada yang penting-penting saja. Sekarang orang dah asyik tengok telefon je kan. Satu lagi untuk jangka masa panjang, saya suka cakap yang cakap kita hidup dalam harmoni tu. Kalau tengok dalam alam maya, dia punya bahasa. Saya tak tahu nak cakap apa tapi kan. Jadi saya ni memang tak boleh lah nak macam tu kan. So bahasa tu sebab dia tak nampak muka. Jadi bila tak nampak muka tu memang main tak ikut suka hati je lah. Cuba kalau kat berdepan saya rasa tak lah. Tak berani kan? Jadi itu yang membuatkan masyarakat sekarang dah jadi macam tu. Kalau kita traffic jam pun kalau salah sikit, nak horn marah. Kan? Jadi sebab kita tak besar muka. Kita dah lost. Nilai tu dah tak ada. Jadi saya mengharap sangat supaya masyarakat Malaysia ni cuba kurang-kurangkan. Cuba kita sentiasa nak cakap kita jumpa. Ada masalah kita bincang. Kan? Jadi ada masalah yang tak boleh selesai. Kita bincang baik-baik. Itu dia. Kata-kata dan harapan salah seorang daripada calon Barisan Nasional di DUN Bukit Antarabangsa, insya-Allah. Semoga berjaya dalam pilihan raya umum ke-14. Jadi kita ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini, iaitu Dr. Izani, Puan Salwa kerana sudi bersama dengan kami dalam Zoom In PRU 14. Jadi itu sahaja masa yang kita ada untuk topik calon muda PRU 14 pada hari ini. Jadi sekian saja daripada saya, Sabri Abdul Malik, dan kita akan berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Jadi Assalamualaikum dan bye-bye. Jom kita mengundi
kita mengundi